Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar 1 Korintius babak ke-6. Membuat tuntutan mahkamah terhadap saudara seiman. Ya, ini adalah babak-babak yang kita mengatakan semua orang adalah jemaah Kristian di kalangan orang di Korintius. Dalam surat Paulus, dia berkata apa dan macam mana menyelesaikannya. Mari kita bermula dalam babak 6. Jika seseorang di kalangan kamu bersengketa dengan saudara seiman, dia seharusnya tidak membawa perkara itu kepada hakim yang tidak mengenal Allah. Dia harus meminta umat Allah menyelesaikan perkara itu. Kamu tentu tahu bahawa umat Allah akan mengadili dunia ini. Jika kamu akan mengadili dunia ini, kamu tentu dapat mengadili perkara-perkara yang kecil. Kamu tentu tahu bahawa kita akan mengadili malaikat-malaikat. Oleh itu, kita harus dapat mengadili perkara kehidupan sehari-hari. Jika timbul perkara seperti itu, adakah kamu akan mengemukakannya kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai kedudukan di kalangan jemaah? Sungguh memalukan. Setidak-tidaknya, tentu ada seorang di kalangan kamu yang cukup bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan antara sesama orang Kristian. Tetapi sebaliknya, orang Kristian membawa seorang saudara seiman ke mahkamah dan meminta orang bukan Kristian menyelesaikan perkara mereka. Sebenarnya, persengketaan di kalangan kamu yang memerlukan penyelesaian mahkamah menunjukkan bahawa kamu tidak hidup berdasarkan ajaran Kristus. Lebih baiklah kamu diperlakukan dengan tidak adil atau dirugikan. Tetapi kamu sendiri yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Dan kamu sendiri yang merugikan orang lain. Bahkan kamu melakukannya terhadap saudara seiman. Kamu tentu tahu bahawa orang yang tidak melakukan kehendak Allah tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Janganlah tipu diri kamu sendiri. Janganlah tipu diri kamu sendiri. Orang yang berbuat cabul, atau yang menyembah berhala, atau yang berzina, atau yang bersemburit, atau yang mencuri, atau yang tamak, atau yang terlalu mabuk, atau yang mengumpat orang, atau yang merompak. Semua orang seperti itu tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Ini adalah amaran yang sungguh keras. Ini bertuju kepada jemaah yang mereka dikatakan Kristian, tetapi teladan mereka bukan teladan yang ikut Kristus. Dengan demikianlah keadaan beberapa orang antara kamu dahulu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dan kuasa roh daripada Allah kita membersihkan kita daripada dosa. Amin. Menjadikan kita umat Allah dan membolehkan kita berbaik semula dengan Allah. Ya. Ini adalah 1 Korintius babak 6. Amaran yang sangat keras.
Gunakanlah tubuh kamu untuk memuliakan Allah. Ayat ke-12. Mungkin seseorang berkata, aku dibenarkan melakukan segala sesuatu. Betul, tetapi tidak semuanya berfaedah bagi kita. Aku pun dapat berkata bahawa aku dibenarkan melakukan segala sesuatu. Tetapi aku tidak akan membiarkan sesuatu pun memperhambakan diri aku. Seorang lain berkata, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Betul, tetapi Allah akan mengadakan kedua-duanya. Tetapi Allah akan meniadakan kedua-duanya. Tubuh kita tidak boleh digunakan untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara tubuh kita. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Demikian juga Allah akan membangkitkan kita daripada kematian dengan kuasa-Nya. Ya, sungguh baik bila kita mendengar ayat Tuhan. Tubuh kita tidak boleh digunakan untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memelihara tubuh kita. Kamu tahu bahawa tubuh kamu itu anggota tubuh Kristus. Oleh itu, bolehlah aku mengambil anggota tubuh Kristus lalu menjadikan anggota tubuh seorang pelacur? Sekali-sekali tidak. Atau mungkinkah kamu tidak tahu bahawa seseorang yang bersetubuh dengan seorang pelacur menjadi satu dengan pelacur itu? Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas, kedua-duanya menjadi satu. Tetapi seseorang yang menyatukan diri dengan Tuhan, roh orang itu menjadikan satu dengan roh Tuhan. Jauhkanlah diri kamu daripada perbuatan cabul. Semua dosa lain yang dilakukan orang tidak dilakukan terhadap tubuh mereka. Tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kamu tentu tahu bahawa tubuh kamu itu tempat kediaman roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kamu. Dan Allah sendiri yang mengurniakan roh itu kepada kamu. Diri kamu bukanlah milik kamu, tetapi milik Tuhan Allah. Kamu sudah dibeli oleh Allah dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh itu, gunakanlah tubuh kamu untuk memuliakan Allah. Ya, tubuh kita bukan tubuh kita sendiri. Kerana tubuh kita telah dibayar oleh Yesus Kristus bila Yesus Kristus disalibkan. Dan segala dosa yang kita ada dalam badan telah diberi kepada Tuhan Yesus. Kerana Tuhan Yesus sahaja boleh menebuskan dosa kita. Itulah kita mesti gunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Ini adalah 1 Korintius babak ke-6. Sekian, terima kasih. Shalom.